Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma barik lana fi awqatina wa fi amwalina wa fi rizqina wa fi hayatina. Allahumma barik lana fi ma a'taitana. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita di mana pertemuan kita yang lalu telah kita mengupas bersama perkara-perkara yang berhubung kait dengan zakat harta, zakat emas dan perak, kemudian zakat hutang piutang. Telah kita bincangkan bersama juga walhamdulillah perkara-perkara yang bersangkut paut dengannya, seperti adakah perlu kita mengeluarkan zakat sekiranya ada orang hutang dengan kita? Adakah perlu kita mengeluarkan zakat daripada duit yang kita simpan daripada fixed deposit yang telah kita kupaskan walhamdulillah? Dan juga telah kita bincangkan bersama adakah perlu kita membayar zakat duit CPF? Alhamdulillah telah kita kupaskan juga bersama dalam masalah tersebut. Hari ini insya-Allah kita akan kupaskan mengenai zakat perhiasan. Apabila kita katakan tentang perhiasan para jemaah yang dirahmati Allah, di sana ada berbagai jenis perhiasan. Orang perempuan suka berhias dan kadang-kala mereka ada berbagai jenis perhiasan. Antara perhiasan-perhiasan yang mereka miliki adalah sebagai contoh perhiasan daripada bentuk cincin, daripada bentuk gelang, anting-anting, rantai, dan ianya juga daripada berbagai jenis. Ada yang daripada emas, emas kuning, emas putih, ada yang daripada jenis mutiara, berlian dan berbagai-bagai jenis perhiasan. Persoalannya adalah adakah perhiasan-perhiasan tersebut perlu dizakatkan? Orang lelaki pula ada yang memakai jam yang berjenama, jam Rolex atau jam-jam yang mahal. Jamnya saja berharga puluhan ribu dolar. Adakah wajib dizakatkan? Jadi memandangkan kita bincangkan perkara ini, mungkin boleh kita kupaskan juga apa hukum orang lelaki pakai perhiasan emas, katakan. Bagaimana pula dengan emas putih? Bagaimana dengan swasa? InsyaAllah kalau ada waktu kita kupaskan dalam bab zakat perhiasan ini insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Secara umum, kalau kita renungkan, apabila kita katakan di sana ada berbagai jenis perhiasan. Perhiasan daripada bentuk berlian. Lagi apa? Intan, berlian. Lagi? Mutiara. Permata. Tak tahu sampai bezakanlah mana satu intan. Kusangka intan rupanya berlian. Tak apalah. Jadi persoalannya, adakah seseorang yang memiliki perhiasan-perhiasan tersebut, intan, berlian, permata dan sebagainya, ulama bersepakat. Barang siapa yang memiliki bahan-bahan sedemikian, maka ianya tidak perlu dizakatkan. Apa juga perhiasan, intan, berlian dan sebagainya, diamonds, tak perlu dizakatkan.
kecuali kalau dia memiliki perhiasan tersebut untuk diperniagakan. Once sekiranya dia memiliki perhiasan-perhiasan tersebut untuk diperniagakan, maka zakatnya bukan jatuh pada zakat perhiasan, tetapi jatuh pada zakat perniagaan. Clear? Alhamdulillah. Ustaz, saya beli emas, saya beli intan belian, harganya mahal sangat. Tak perlu dizakatkan. Ada orang saya dengar khabar beli diamond sampai jutaan dolar. Tak perlu dizakatkan juga. Subhanallah. Cuma masalah membazir tak membazir itu perkara yang kedua. Jawapan ringkas, membazir. Jawapan ringkas, kalau dah sampai berlian tu jutaan dolar, membazir. Dan pembaziran itu adalah daripada syaitan. Dan pembaziran boleh jatuh kepada hukumnya haram kalau sekiranya dengan membazir, kalau dia tak pertama sekali dia gunakan duit siapa? Kalau dia gunakan duit peribadi dia, tu satu perkara lain. Kalau dia gunakan duit rasuah, duit rakyat jelata, perkara yang lain. Kalau digunakan duit peribadi juga, contoh dia nak beli sampai berlian jutaan dolar, kalau duit tersebut dimanfaatkan dengan perkara yang lebih berfaedah, alangkah baiknya. Jangan dia beli emas permata berlian sampai, orang kita tak sampai jutaan lah ya, sampai ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, sedangkan ada orang di antara kita yang nak makan kadang-kala tak berkecukupan. Nak pergi sekolah tak ada duit. Sedangkan dia membazir dengan perkara-perkara sedemikian. Ini perkara harus kita lihat. Bab yang lain. Dalam persoalan yang sedang kita kupaskan sekarang ini adalah, adakah ianya perlu dizakatkan? Jawapan ringkas, tak perlu dizakatkan kecuali kalau ianya adalah untuk diperniagakan. Alhamdulillah. Masalah seterusnya, kalau intan berlian tak perlu dizakatkan, bagaimana dengan cincin emas? Cincin emas ini ada dipertikaikan oleh ulama. Kalau ianya perhiasan, bukan intan berlian dan sebagainya, tetapi emas, kita tahu emas perlu dizakatkan. Sebentar, kita tahu emas yang kita kupaskan perlu dizakatkan kalau dah cukup nisab. Berapa nisabnya? Dah lupa, minggu lalu dah belajar. 85 gram. Nisabnya 85 gram. Simpan haul selama 1 tahun. Perlu dizakatkan. Itu kalau emas. Emas yang disebutkan adalah gold bar. Kalau kita tak nak simpan duit takut nanti ekonomi merosot, duit flux rate ataupun duit kadang-kala 20 tahun yang lalu $1,000 berbeza dengan 20 tahun kemudian, jadi kita simpan emas, gold bar. Boleh. Itu kena zakat. Tetapi perbincangan kita ini bukan gold bar. Perbincangan kita ini adalah cincin, rantai, anting-anting yang buat daripada emas. Adakah ianya perlu dizakatkan? Ianya dipertikaikan oleh ulama. Ada sebagian ulama mengatakan kita tengok nisab. Cukup tak sampai nisab? Nisabnya berapa? 85 gram. Saya beli gold bar Ustaz, yang kita letakkan anting-anting 1 gram. Itu gold bar 1 gram. Kalau dia beli gold bar 85 gram gantung kat leher, ini yang dipertikaikan. Atau dia cincin je 85 gram. 85 gram macam mana? Ini yang dipertikaikan. Adakah dizakatkan? Akan kita kupaskan. Para jemaah yang dirahmati Allah, di muka surat 274 daripada kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah, beliau menjelaskan. Di muka surat 278. Zakat perhiasan. Pertama, para ulama bersepakat bahawasanya tidak wajib zakat pada intan, berlian, yakut, mutiara, marjan, zubarjat dan batu-batu permata yang lain. Melainkan apabila diperniagakan. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Apa juga jenis precious stones, intan, berlian dan sebagainya, tak perlu dizakatkan kecuali ianya dibeli untuk diperniagakan. Goldsmith shop. Dia ada intan berlian, dengan kita ada intan berlian. Kita beli untuk pakai, dia beli untuk jual. Kita tak perlu zakat, dia perlu zakat.
Itu dah clear seperti mana yang telah kita kupaskan. Manakala perhiasan perempuan yang lain seperti emas dan perak, maka para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini. Kenapa mereka berselisih pendapat? Ini kan emas. Mereka berselisih pendapat kerana emas yang kita bincangkan waktu kupasan yang wajib zakat itu adalah emas yang kita jadikan sebagai yang berbentuk harta, gold bar dan sebagainya. Akan tetapi emas di sini, dia dah bukan bentuk gold bar, dia bukan bentuk harta yang kita ada maksudnya. Akan tetapi dia telah jadi satu komoditi. Dia dah jadi bentuk komoditi yang kita jual belikan. Harga emas sekian tetapi kita beli lebih daripada harga emas kerana ada workmanship dan sebagainya. Sebab itu dipertikaikan. Maka para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini. Baik, kita lihat. Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazmin menegaskan, ketahuilah cincin emas, rantai emas, anting-anting, gelang dan sebagainya, ia wajib dikeluarkan zakat apabila sampai satu nisab. Ya, jadi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazmin, kalau cukup satu nisab, wajib keluarkan zakat. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapanya, dari datuknya, di mana katanya, ada dua perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai gelang emas di tangan. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada mereka, adakah kamu menginginkan bahawasanya Allah akan membelitkan tangan kamu pada hari kiamat kelak dengan gelang yang berbuat daripada api neraka? Jawab mereka, tidak. Kalau begitu, kalau demikian, fa'addiya haqqa hadha alladhi fi aydikuma. Maka kalau demikian, tunaikanlah zakat barang yang ada di tangan kalian. Perintah Nabi SAW. Jadi berdasarkan ini, Rasulullah SAW telah memberi amaran kepada mereka bahawasanya gelang itu akan dibilitkan, akan menjadi satu sebab penyebab dia akan masuk neraka, dibakar di dalam api neraka. Pasti mereka tidak mahu demikian. Maka Rasulullah SAW memberi amaran supaya tunaikan haknya. Apa maksud tunaikan haknya? Bayarkan zakat. Baik. Itu adalah salah satu hadis. Cuma Imam Tirmizi berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muthna bin Al-Shabba dari Ammar bin Shu'aib dengan lafaz yang serupa. Baik. Dari Asma binti Yazid pula katanya, pada suatu ketika aku masuk bersama makcikku ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu kami sedang memakai gelang emas. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu mengeluarkan zakatnya? Mereka katakan tidak. Tidakkah kamu berasa takut bahawasanya Allah akan menggalungkan gelang yang terbuat daripada api neraka? Oleh itu tunaikanlah zakatnya. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sampai ke derajat sahih. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ada sahabat masuk bertemu dengan Nabi SAW, Nabi memberi amaran supaya tunaikan zakat daripada barang perhiasan yang mereka pakai. Agak-agak barang perhiasan yang mereka pakai di zaman Nabi SAW dengan barang bahan perhiasan yang kita gunakan, orang bandar ni, sama tak? Para sahabat macam mana agak-agak perhiasan yang mereka pakai? Agak macam mana pula perhiasan yang kita pakai? Jadi Rasulullah SAW memberi amaran untuk tunaikan zakatnya. Sebab tu sebagian ulama mengatakan barang kemas yang kita ada tetap kena tunaikan zakat. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya pula, beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW datang. Lalu beliau melihat beberapa cincin yang terbuat dari perak di tangan Aisyah radhiyallahu anha. Apakah itu wahai Aisyah? Tanyanya lagi. Aku melakukan ini untuk berhias-hias di hadapanmu wahai Rasulullah. Jawabku lagi.
apakah kamu membayar zakatnya? Maka Nabi bertanya, kamu dah bayar zakat? Aisyah pakai apa? Pakai perak. Untuk apa? Untuk berhias bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, dah tunaikan zakat? Apakah kamu membayar zakatnya? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Aisyah mengatakan, tidak, ujarku. Masya Allah. Sampai beliau berkata, itu sudah cukup untuk memasukkan dirimu ke dalam api neraka. Maksudnya sekiranya tidak disiksa dalam api neraka disebabkan tidak membayar zakat, tentulah siksa tersebut sudah memadai. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bukan pakai emas, pakai perak. Saya nak tanya, ada tak di antara kita kat rumah ada cincin perak? Tak main Ustaz. Contoh ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pakai cincin perak. Itu pertama. Kedua, ada tak di antara kita pakai perhiasan untuk berhias depan suami? Aisyah radhiyallahu anha pakai perhiasan tujuannya apa? Untuk berhias dengan suaminya. Ini antara asas-asas yang diperbolehkan dan sewajarnya kita lakukan. Kalau kita pakai perhiasan untuk tunjuk-tunjuk, bimbang, tepuk dada tanya iman. Ya. Kalau kita pakai perhiasan untuk berhias dengan orang lain pun tepuk iman, tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Jadi perhiasan asalnya adalah untuk berhias. Berhias depan suami. Alah, kalau depan suami apa nak berhias? Sampai rumah semua buka bang, nanti takut kotor. Sampai rumah buka perhiasan, lepas mandi pakai baju butterfly. Ya? Baju kelawar. Contoh. Jadi kitanya mindset sekarang berubah. Kenapa berubah? Pasal kita ikut peredaran zaman dengan doktrin atau ideologi atau peperangan fikri, ghazwatul fikri. Peperangan ni di mana kita tengok advertisement, dia pakai minyak wangi, so, wah, kemudian lelaki handsome, bau. Wah. Itu contoh. Kerana tak ada advertisement di mana kita kalau nak buat advertisement Islam katakan dia pakai perhiasan supaya suami sayang. Ini contoh baru kita dapat bentuk ideologi cara pemikiran yang perlu diselitkan, diterapkan di dalam pengajian sekolah-sekolah. Berhias untuk suami, untuk contohlah home economics katakan. Contoh. Tetapi tidak. Advertisement semua adalah untuk satu kali dia pakai minyak wangi, naik MRT semua orang tengok. Wah. Hadis Nabi, setiap mata yang memandang adalah mata zina. Contoh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, kembali pada perbincangan kita. Jadi ambil pengajaran pada jemaah, setiap kali nak pakai perhiasan, muhasabah sedikit. Aku pakai ni bangga ke tidak? Nanti kalau bangga, takabur, serba salah. Jadi yang tak pakai tu aman. Tapi ialah orang perempuan nak berhias Ustaz. Okeylah. Berpada-pada. Ya, contoh berpada-pada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah pakai emas atau Aisyah pakai perak. Ada sahabat yang lain pakai emas. Dah tanya, dah bayar zakat ke belum? Jadi itu menunjukkan dalil daripada sebahagian pendapat ulama yang mengatakan perhiasan juga perlu dibayarkan zakatnya. Baik, kita dah tahu perbincangan dan dalil yang disebutkan oleh sebahagian ulama yang menjelaskan tentang bab ini. Adapun ketiga imam yang lain selain Imam Abu Hanifah, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahawasanya emas, cincin emas, gelang emas, anting-anting emas tidak perlu bayar zakat. Alhamdulillah. Tidak perlu bayar zakat, tidak perlu keluarkan zakat pada perhiasan-perhiasan kaum wanita. Walau berapa banyak sekalipun. Imam Baihaqi meriwayatkan bahawasanya anna Jabir bin Abdullah su'ila an huli. Jabir pernah ditanya mengenai perhiasan.
Apakah wajib membayar zakat padanya? Jabir menjawab tidak. Dia ditanya orang lagi, bagaimana kalau sampai 1,000 dinar? Jabir berkata, walau dia lebih banyak daripada itu, selagi mana dia tu perhiasan, betapa mahal harganya sekalipun, tak perlu bayar zakat. Pasal ianya dah bukan emas yang kita sebutkan, ianya telah menjadi satu bentuk komoditi. Ianya bentuk komoditi seperti mana, katakan, saya beli mana ni? Ada lampu chandelier. Lampu kat rumah $30, lampu chandelier kat masjid $12,000. Ada yang dibuat daripada Itali $35,000 pasang kat rumah. Kena bayar zakat tak? Tak bayar zakat. Pasal dia telah berbentuk komoditi. Jadi sebagian ulama mengatakan memandangkan cincin ni semua dah jadi bentuk barang yang dijual belikan, maka nescaya tak perlu dizakatkan. Imam Baihaqi meriwayatkan bahawasanya Asma binti Abu Bakar memperhiaskan putri-putrinya, anak-anak perempuannya tadi, dengan perhiasan-perhiasan emas yang berharga lebih kurang 50,000 dan tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Dalam Muwatta Imam Malik pula disebutkan, terdapat satu riwayat yang diterima daripada Abdul Rahman bin Al-Qasim daripada bapanya bahawasanya Aisyah menganggap dirinya sebagai wali kepada anak-anak saudara perempuannya, iaitu anak kepada saudaranya yang telah yatim, dan mengasuh mereka. Ada di antara bapanya telah gugur syahid. Mereka memakaikan barang-barang perhiasan dan Aisyah tidak pernah mengeluarkan zakat daripada perhiasan-perhiasan tersebut. Jadi, kalau diwajibkan zakat, mereka telah keluarkan zakat. Dalam Muwatta dinyatakan bahawasanya Abdullah bin Umar biasa memberi anak-anak perempuan dan hamba sahyanya perhiasan-perhiasan yang dari emas dan tidak mengeluarkan zakat daripadanya. Al-Khattabi berkata, zahir Al-Quran menjadi dalil bagi ulama yang mewajibkan mengeluarkan zakat perhiasan. Di samping itu, ia disokong oleh asar yang diriwayatkan oleh sahabat. Ulama yang menyatakan tidak wajib mengeluarkan zakat perhiasan adalah berpegang kepada dalil yang bersumber kepada akal fikiran sebagai kecil dari asar. Namun sebagai langkah berjaga-jaga adalah diwajibkan mengeluarkan zakat perhiasan. Disebutkan untuk berjaga-jaga. Baik, nanti kita kupaskan. Perselisihan pendapat ulama berkaitan dengan perhiasan-perhiasan yang dipakai, yang diperbolehkan. Jika seorang perempuan memakai perhiasan-perhiasan yang tidak boleh dipakai, misalnya jika dia menggunakan perhiasan lelaki seperti pedang, maka hukumnya haram dan diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Demikian juga halnya apabila memakai berjana-berjana daripada emas dan perak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ringkasan para jemaah yang dirahmati Allah. Daripada sini dapat kita lihat bahawasanya ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat mengenai zakat perhiasan, adakah perlu dibayarkan zakatnya ke tidak. Sebahagian ulama mengatakan perlu dibayarkan zakat kerana adanya dalil bahawasanya Rasulullah SAW telah memberi amaran bahawasanya perhiasan-perhiasan itu akan menjadi beban dalam neraka. Tetapi ada sebagian ulama berbeza pendapat mengatakan ini bukan emas. Ini hanya perhiasan, komoditi. Tadi Ustaz kata chandelier. Chandelier nak kena bayar zakat tak? Tak perlu bayar zakat walaupun mahal. Cuma bezanya chandelier ni bukan emas. Komoditi ada dua jenis komoditi. Satu komoditi biasa, barang biasa. Tetapi satu komoditi yang dibuat daripada emas, daripada gold bar, tetapi ini komoditi yang dibuat daripada emas. Kereta komoditi. Cuma bezanya kereta, contoh, hari ini kita beli kereta mahal katakan. Kereta yang mahal apa jenama, Mercedes ke, BMW ke, Lamborghini ke, contoh $500,000. Hari ini kita beli $500,000. Bulan depan kita jual, adakah kita dapat $500,000? Harga turun. Lama kelamaan kita hanya jual besi buruk. Contoh. Tetapi emas pula berbeza. Hari ini kita beli, nilai emas tu tetap ada. Emas satu gram berapa, nilai itu tetap ada.
cuma kita kena potong workmanship atau sebagainya. Maka atas dasar demikian ulama berbeza pendapat. Adakah sama komoditi barang kemas ini dengan komoditi yang lain? Maka seperti mana yang saya sebutkan di sini, ramai di antara para ulama mengatakan perhiasan tetap tak perlu bayar zakat. Namun perlu diingatkan ada juga pendapat ulama yang mengatakan wajib bayar zakat. Ada sebagian ulama mengatakan untuk berhati-hati tunaikan zakat. Majlis Agama Islam Singapura telah keluarkan fatwa dalam perkara ini. Adakah perhiasan diwajibkan bayar zakat? Jawapan daripada Majlis Ulama Islam Singapura fatwanya mengatakan tak wajib bayar zakat kecuali dia tu satu bentuk yang begitu besar, mungkin sampai nisab. Nisab berapa? 85 gram. Terus terang saya tak tahu berapa berat 85 gram. Agak-agak kita punya, ada tak satu cincin ke rantai berat 85 gram? Ada tak? Cincin tak ada? Gelang mungkin ada? Ya? Rantai satu tak akan sampai 85 gram. Gelang mungkinlah. Gelang yang kadang-kadang kan ada begini, ada yang dia punya tu ada satu kompartmen, 2, 3, 4. Saya pernah nampak lah baru-baru ni pergi jemputan kan. Masya Allah. Contoh. Dia bentuk saja tapi dalam kosong. Ya, kalau tak ada berat kan. Tapi nampak macam Masya Allah. Baik, persoalannya kena bayar zakat tak? Kalau cukup nisab, bayar zakat. Kita tahu perbezaan pendapat dalam masalah ini. Persoalannya untuk kita, nak bayar zakat ke tidak? Kalau tanya, mungkin apa yang kita boleh buat, kita timbang barang-barang kemas kita tu sampai 85 gram tak? Kalau sampai 85 gram, berarti dah banyak harta kita. 85 gram. Kalau sampai 100 gram, banyak harta kita. Kita tunaikan zakat, lagi penuh keberkahan dan keluar daripada khilaf. Ingat, emas permata, kalau ada cincin, ada mutiara dia tak perlu bayar zakat. Batu-batu semua tak perlu bayar zakat. Diamond tak perlu bayar zakat. Yang zakatnya adalah emas. Kalau kitanya bukan emas, kitanya campuran, tak perlu bayar zakat. Kita bincangkan adalah emas. Emas sekarang adalah emas apa namanya? 96.916 atau 999.9. Semua bayar zakat. Okay. Yang 18 karat tak perlu bayar zakat. Ustaz, kan ulama kata tak perlu. Kalau kita nak berpegang kepada pendapat yang tak perlu bayar zakat, sebagian ulama mengatakan tak perlu bayar zakat. Alhamdulillah. Tetapi kita nak berhati-hati, nak bayar zakat, silakan. Kalau 1 gram sekarang berapa? $80. Contohlah. Sekarang jadi 90 gram. $90. Katakan $90. $90 1 gram. 10 gram $900. 100 gram $9,000. Contoh 10,000 lah, senang kira. $10,000 berapa zakatnya? 250. Kita ada emas $10,000, bayarkan 250, carilah orang-orang susah. After all, kita gembirakan orang. Alhamdulillah, orang tu gembira, terima kasih dah tunaikan zakat. Alhamdulillah. Contoh ya, saya tidak memaksa, tepuk dada, tanya iman. Ustaz, saya ada jam Rolex berharga $30,000. Adakah nak perlu bayar zakat? Jam Rolex ni hukumnya sama dengan intan, belian dan sebagainya. Dia berharga. Jam Rolex ni sebenarnya dia besi biasa. Dia chop kat situ Rolex. Pakai nama Rolex saja dah jadi mahal. Jam yang sama, Rolex dia kalau tak ada, dah tak ada harga. Ini Rolex dia, crown dia. Jadi pakai, nak kena tunjukkan sikit. Jadi kalau pakai jam Rolex atau jam-jam yang berharga atau pakai beg-beg yang berharga, ada beg sampai ribuan dolar, hukumnya sama. Tak perlu bayar zakat.
Dalam nokta ini, para jemaah yang dirahmati Allah, orang lelaki tidak boleh memakai jam emas. Haram hukumnya. Orang lelaki tidak boleh memakai emas. Haram hukumnya. Ustaz, orang lelaki tak boleh pakai emas. Boleh tak dia pakai emas putih? Boleh tak dia pakai swasa? Baik. Dalam perbincangan emas putih atau swasa, bantu saya buat research emas putih tu, dalam dia ada emas ke tidak? Ada emas. Cuma compositionnya berbeza. Emasnya ada, tetapi ada bahan-bahan yang lain. Tetapi tetap ada emas. Emas kuning yang emas biasa tu. Tetap ada emas. Cuma ada composition yang lain. Maka sebagian ulama, ramai di antara ulama berpendapat emas putih juga lelaki tidak boleh memakai. Kerana apa? Sebenarnya dalam dia ada emas. Jadi contohlah, contoh. Bahasa orang awam. Kalau emas tu biasa. Emas putih, katakan emas kuning tu dia letak 70%, kemudian tembaga-tembaga yang lain 30%. Ada persentajnya, saya tak ingat. Saya pernah buat perkiraan. Jadi 100%, emas cuma 70%. Persoalan, ada emas tak dalam dia? Islam melarang kalian pakai emas, tapi saya tak pakai full emas, Ustaz. Saya pakai sikit, campur je lah. Boleh tak? Saya tak belum arak, tapi saya campur sikit, arak-arak sikit. Tapi kemudian ada rose, ada air putih, ada aiskrim soda, sikit je arak. Boleh tak? Tetap minum arak. Cuma sedikit. Saya tak minum direct. Ya? Platinum ada emas tak? Tak ada emas. Dia cuma bahan yang lain. Cuma bahan ini susah. Susah nak dapat. Memandangkan susah nak dapat, jadi harganya mahal. Selagi mana bukan emas, boleh pakai. Katakan kawasan pergunungan ada satu pokok kayu jati yang bersinar. Terus ada satu trend semua nak pakai cincin daripada kayu jati. Mahal. Boleh tak? Boleh. Walaupun kayu jati ni lebih mahal daripada emas. Boleh. Platinum lebih mahal daripada emas. Boleh. Lelaki kalau yang berharga, bertahta, pakai platinum. Atau pakai bahan-bahan yang boleh lebih mahal asalkan bukan emas. Tak laku. Kalau kita platinum beli kemudian jual balik, tak laku. Sama juga macam diamonds. Beli mahal. Dah beli, dah kena ketuk, dah kena tipu, jual balik, penipu tak akan beli balik. Dia hanya boleh menipu kamu. Kamu tak boleh tipu dia balik. Contoh. Saya bukan kata orang jual diamond menipu lah ya. Ini contoh saja. Jadi tak ada berharga kadang-kadang. Emas beza, emas tetap ada harga. Jadi kita faham tadi, emas putih ada campuran emas. Boleh tak kalau ada campuran emas, katakan air, contohlah perbincangan, emas penuh, tapi emasnya buang sedikit, emasnya 3 suku, yang suku bukan emas, jadikan ni liquid state, dia jadi solid state, jadi cincin. Boleh pakai tak lelaki? Tak boleh pakai. Pasal tetap ada emas. Maka perbincangan kita tentang swasa pula. Swasa sebenarnya ada emas ke tidak? Ada emas. Cuma persentajnya, kalau tadi emas putih katakan, figure saya tak beri figure yang betul, tapi ibarat layman terms. Kalau emas putih 75% emas, 30% tembaga lain. Kalau swasa mungkin 25% emas, 75% yang lain. Tetapi tetap ada emas. Maka atas dasar demikian, swasa sebahagian ulama membolehkan. Baik. Ulama yang membolehkan lelaki memakai swasa bagaimana? Mereka menjelaskan begini. Kalau emas itu dia bercantum dengan bahan yang lain. Ni emas, ni bahan lain bercantum. Lalu boleh dipisahkan, potong boleh dipisahkan, maka tak boleh memakainya pasal kita pakai emas.
Akan tetapi mereka berpendapat kalau emas ini dicairkan, tembaga ini dicairkan, kemudian ketika cair tadi liquid state dicampur, kemudian keras, di mana dah tak boleh dipisahkan lagi. Contohnya air ros dengan susu dicampurkan jadi air bandung. Dah jadi air bandung, boleh pisahkan tak ros, saya tak nak bandung, tolong keluarkan air rosnya, susu, tak boleh, dah ada campur. Maka dicampur demikian, emas dengan tembaga yang lain, jadi satu bahan yang lain dan bukan emas. Sebagian ulama membolehkan. Pasal ni dah bukan emas. Tetapi mereka-mereka yang warak, yang berhati-hati, mereka tetap katakan, itu hanya hilah. Hakikatnya awak dilarang memakai emas, tapi awak tetap nak pakai emas, maka awak campurkan emas, kemudian campurkan tembaga lain, kacau ketika liquid, jadilah dia emas sedikit, tembaga lain lebih banyak, jadilah swasa. Hakikatnya, swasa tu dalam ada emas tak? Ada emas. Nescaya sebagian ulama tetap tidak membolehkan kerana awak memakai emas. Jadi kita kena sangat berhati-hati dalam perkara sedemikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka lelaki boleh memakai perhiasan tetapi tidak boleh memakai emas. Perempuan boleh memakai perhiasan dengan apa juga perhiasan, namun perhiasan itu juga tidak boleh perhiasan yang boleh mendatangkan fitnah atau perhiasan di mana ada loceng dan sebagainya. Kalau dia jalan tokoteng atau sebagainya, orang tengok. Kan ada bola, apa nama dia? Loncong. Ada loncongnya, bukan loceng. Ada loncong dia tu. Boleh tak? Tak boleh pakai. Kerana itu ianya menarik perhatian. Baik. Emas kita mengetahui hukum dia. Wanita diperbolehkan memakai emas sebagai perhiasan. Akan tetapi di dalam masalah emas, tak kira lelaki atau perempuan tidak boleh memakai emas yang berbentuk berjana. Yang berbentuk berjana maksudnya apa? Cawan emas, pinggan emas, sudu garfu emas atau sebagainya yang dibuat daripada emas tidak diboleh, tidak diperbolehkan. Katil emas, baju emas, kasut emas atau sebagainya. Ada bertanya, bagaimana tentang gigi emas? Zaman dulu ada gigi emas kan, dah tak ada trend gigi emas. Dulu tengah emas. Jadi ada yang mengatakan gigi emas tu apa hukum dia? Pada ketika itu seingat saya lah, ada yang berpendapat cuma bahan emas saja yang boleh digunakan untuk buat gigi. Kalau bahan yang lain dia akan berkarat, dia akan begini dan begitu. Jadi atas dasar demikian, sebagian ulama pada zaman tersebut mengatakan ia itu darurat sebagai perubatan. Dia bukan perhiasan tetapi sesuatu yang diperlukan. Maka ulama membolehkan. Tapi sekarang dah tak ada trend gigi emas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang bersangkut paut dengan perhiasan emas. Saya pernah tanya soalan ini ketika saya pergi ke kedai emas. Jadi kalau kedai emas, mereka kadang-kadang akan beri, kita tanya sebagai nak tahulah, jangan cakap pasal halal haram nanti dia tak nak beritahu pula. Jadi curious, act blur tanya. Mereka akan beritahu. Tapi sekarang dah ada Google, boleh search Google. The compositions of white gold. The composition, dia akan terangkan. Saya pernah nampak satu artikel, kalau yang 100% pure gold 99.9 ke 999.9 itu pure gold. Sekarang kita punya 916 sebenarnya pun bukan 100% pure. Dia ada berapa persen yang bukan gold kat situ. Sebab kalau pure gold dia terlalu lembik. Jadi dia perlu ada bahan yang lain. Jadi 916 tu bahan dia begini emas, sedikit bahan yang lain untuk memperkuatkan, tetap emas. Ini yang dikatakan emas hari ini, bahasa kita emas itulah dia emas. Tetapi dikurangkan sedikit proportionnya, jadilah tu white gold yang kita katakan. Kurangkan sedikit, jadi nama yang lain. Kurangkan sedikit, akhirnya jadi swasa. Kurangkan sedikit,
berbagai-bagai jenis, tapi tetap ada emas. Ya, warna mewarnakan perkara ini tak ada masalah lah. Sekarang warna dalam itu cara pembikinan mereka lah. Mereka ada cara-cara untuk mewarnakan mereka. Satu hari ni nak emas jadi warna selain daripada putih atau kuning, saya rasa pun diperbolehkan lah. Mereka mampu melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita mengenai emas. Ada soalan lain lagi tak yang kita tertinggal? Baik, perbincangan seterusnya di dalam masalah zakat ini adalah mengenai zakat mahar perkahwinan. Apa ni zakat mahar perkahwinan? Saya pun selama ni pun tak terfikir, mahar perkahwinan pun nak kena zakat ke? Baik, kita bincangkan. Mahar perkahwinan, apabila seseorang tu berkahwin, lelaki diwajibkan memberikan mahar. Ya, mahar dalam bahasa kita apa? Mas kahwin. Mas kahwin dengan satu lagi hantaran, berbeza. Hantaran adalah adat kebiasaan kita. Kalau seseorang tu nak beri hantaran, silakan. Orang yang tak nak beri hantaran, perkahwinannya tetap sah. Kerana hantaran bukan salah satu rukun-rukun perkahwinan. Rukun perkahwinan ada 5. Apa rukunnya? Tanpa ni 5, tak sah. Apa 5-nya? Wali, lagi? Kadi. Wali, pengantin lelaki, pengantin perempuan, ijab kabul. Lagi? 2 saksi. 5 rukun. Tanpa ni 5 rukun, perkahwinan tak sah. Bahkan mahar tak disebutkan sebagai rukun. Mas kahwin bukan rukun, cuma wajib. Wajib diberikan. Sebab itu, memandangkan dia tu bukan rukun, kalau mahar, hutang pun boleh. P. Ramlee dia buat cerita, dia buat research. Aku terima nikahnya Fulan bin Hunan dengan mas kahwin sekian-sekian, hutang. Dia bukan tak buat research, dia buat research. Kalau mas kahwin tu rukun, tak sah. Memandangkan dia bukan rukun, dia wajib. Rukun 5. Wali. Perkahwinan tanpa wali tidak sah. Ini kita nak bincangkan mahar ni, sebab tu masuk perbincangan di sini. Nanti perbincangan yang panjang kita bincangkan dalam bab munakahat, bab perkahwinan. Tapi mahar ni, masalahnya adalah suami kasih mahar, cincin. Nak kena bayar zakat ke tidak? Nak bayar zakat, isteri bayar zakat ke suami yang bayar zakat? Ini perbincangannya. Tapi sebelum kita kupaskan bab itu, kita cakap tentang perkahwinan ni. Rukun perkahwinan 5. Wali. Dalam hadis disebutkan, mana-mana perempuan berkahwin tanpa wali, maka fanikahuha batil. Maka nikahnya batil. Perkahwinan mesti berwali. Kalau perkahwinan tak berwali, senang. Lelaki, awak suka dengan suka, sembunyi, bawah meja, saya nikahkan diri saya, awak terima. Sah tak? Tak sah. Mesti ada wali. Ustaz, orang kata, kita nak lari daripada wali, kita pergi Golok, kita pergi Kelantan, kita pergi jauh-jauh, kahwin. Boleh ke tidak? Kerana kita musafir. Zaman dahulu, kalau seorang itu bermusafir, maka dia nak berkahwin, boleh gunakan wali hakim. Awak bermusafir. Wali hakim tu dia tak boleh kahwinkan sembarang. Sebenarnya orang yang nak bermusafir tu, hari ini, bahkan zaman ketika itu juga, dia tak boleh berkahwin, musafir terus kahwin, pergi Golok kahwin. Maaf kata,
Barang siapa buat demikian, perkahwinannya boleh kemungkinan besar tidak sah. Berkahwin di Golok, berkahwin di Batam, berkahwin di mana sekalipun, boleh tidak sah kalau tak cukup syarat. Tapi itu musafir. Orang bermusafir bukan dengan mudah boleh gunakan wali hakim. Kenapa? Wali hakim tu, hakim yang nak jadi wali, sebelum dia nikahkan, dia perlu buat research, dia perlu buat investigation. Awak ni musafir, awak nak nikah. Okeylah, memandangkan awak nak nikah musafir untuk elakkan maksiat, saya nikahkan. Tak boleh. Kenapa? Macam mana dia tahu bahawasanya wanita ini bukan isteri orang? Dia kena check. Macam mana dia tahu lelaki ini belum ada 4 isteri? Kalau dia dah ada 4 isteri, dia nak kahwin satu lagi dah tak boleh. Jadi tak boleh sebarangan. Jadi bukan sahaja kita pergi golok kahwin, tak. Dia kena check. Katakan selepas dia check, dia research, betul perempuan ini sama ada janda atau anak dara, tak ada suami, pastikan. Alhamdulillah. Lelaki ini confirm memang tak beristeri. Confirm. Bujang dan dara. Boleh tak dinikahkan? Tak boleh juga. Kenapa tak boleh juga? Salah satu rukun wali. Kalau zaman dahulu, selepas cek, tak ada, dan memang dah pastikan dia angkat sumpah, dia tu anak dara, dia ni bujang katakan, memandangkan untuk selamatkan mereka, mereka nikahkan. Pada zaman dahulu tak ada komunikasi, tak ada alat untuk telefon, tak ada alat untuk memastikan. Tetapi zaman sekarang dah ada telefon, dah ada berbagai-bagai alat. Telefon saja boleh dapat kontak siapa bapanya, awak izinkan ke tidak. Maka wali, hakim yang nak jadi wali di Tanjung Pinang ke di Golok atau sebagainya, menjadi tanggungjawab dia untuk buat perkara sedemikian. Kalau kita terus pergi kat masjid atau office hakim tadi, awak nak kahwin, terus dia nikahkan, itu menunjukkan bentuk bahawasanya besar kemungkinan perkahwinan itu tidak sah. Kerana dia tak buat checking, ini isteri orang ke tidak. Betul. Jadi contoh, fikir saja itu menunjukkan dia ini seorang wali hakim yang tidak bertanggungjawab. Dah pasti ni bujang, dah pasti ni dara, pun dia nak kena tanya, mana bapa awak? Kenapa awak datang sini? Oh, saya datang sini sengaja sebab kahwin kat Singapura ke kahwin kat Malaysia nanti tak dibenarkan bapa saya. Maka saya lari. Maka tak sah perkahwinan lari sedemikian. Perlu dapat izin wali. Jadi kita kena tengok. Sebab kasat dia pergi all the way, pergi Tanjung Pinang atau pergi Golok atau sebagainya, pasal nak lari daripada pengetahuan walinya, izin wali. Mana-mana wanita yang berkahwin tanpa izin wali, faniqahuha batil, maka nikahnya batil. Zaman sekarang dah tak ada kes lari pergi Tanjung Pinang, pergi Batam, pergi Golok, pergi United States, mana sekalipun untuk kahwin. Tak ada. Kerana ada alat-alat untuk berkomunikasi. Kecuali dah sampai sana, awak ni apa? Saya ni memang dalam perjalanan. Saya rasa ataupun saya ni, kita ni bekerja, sekolah, dan memandangkan jauh begini. Confirm lelaki tu bujang, perempuan, anak dara atau sebagainya, wali awak izinkan, saya nak telefon wali. Confirmkan itu wali, telefon bapanya. Contoh, anak pakcik, anak saudara ni dia ingin bernikah. Dia ni, saya berada di luar negara bersama-sama dia. Awak izinkan ke tidak? Tengok, saya nak cakap bapak dia. Bapak cakap anak, awak nak betul nak nikah? Siapa lelaki tu? Okeylah, bapak izinkan. Tok Kadi, saya wakilkan Tok Kadi nikahkan. Boleh Tok Kadi nikahkan. Akan tetapi, kalau sekiranya main lari, bawa lari anak dara orang, bawa lari anak bujang orang terus kahwin, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan pernikahan sedemikian tak sah. Dia cuma sangka sah. Ya. Tapi Ustaz, ni kan perkahwinan sir atau perkahwinan sirri, nikah sirri Ustaz. Nikah sirri itu awak nikah dengan izin wali.
cuma tak dikhabarkan. Ini istilahnya perkahwinan syariat sajalah, halal syariat. Kalau nak line up panjang-panjang susah, halalkan. Banyak perbincangan yang kita kena lihat. Ada kala sah, ada kala tidak sah, ada kala berbagai-bagai sebab. Tapi Ustaz, orang kata kalau janda kahwin kan tak perlu izin wali. Perlu izin wali. Cuma beza syarat-syarat yang lain, keizinan janda tadi ada hukum ahkam yang berbeza. Kalau tak perlu izin wali, senang buat lari. Macam-macam boleh buat. Tok Kiai jiran kita pun nak buat, Pak Imam kita pun nak buat, macam-macam orang boleh buat. Tapi ada stumbling block kat sini. Alhamdulillah. Baik. Masalah yang sedang nak kita kupaskan adalah maharnya. Pernikahan yang diberi mahar, kemudian mahar tu nak kena zakat ke tidak? Sebab tu kita bincangkan tentang nikah, pasal nak bincangkan maharnya. Rukun nikah 5. Wali. Lagi 2 apa? Wujudnya pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Mana-mana pernikahan tak ada perempuan lelaki, tak sah. Kalau lelaki dengan lelaki, tak sah. Sebutlah apa juga, negara benarkan ke, komuniti telah terima ke, tak sah. Itu bukan nikah. Perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, tak sah. Tak cukup rukun nikah. Kalau kahwin demikian, sama dengan kawan dia yang bawa lari pergi Tanjung Pinang. Samalah. Atau tak pergi Tanjung Pinang, pergi bawah blok, awak nikah dengan nikah sudahlah. Jadi, di dalam Islam tidak membenarkan perkahwinan, pernikahan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Walau sesebuah negara di atas permukaan bumi ini membenarkannya. Sesebuah negara membenarkan satu perkara bukan menunjukkan perkara itu halal. Contohlah, letak kita for the sake of argument, discussion, letak negara kita. Singapura, ada sebahagian tempat yang diberi lesen arak. Kalau minum kat sana, tak kena tangkap. Minum kat sini, kena tangkap. Barang siapa yang minum kat sana, tak dikira jenayah. Adakah halal? Minum kat mana-mana sekalipun, tetap haram. Walau negara membenarkan. Berjudi. Kalau judi kat sini, jenayah, kriminal, offense. Kalau nak judi, pergi line up tempat 4D. Ini halal, sana tak halal. Sini halal, sana tak dibolehkan. Siapa kata? Dalam undang-undang sesebuah negara. Pandangan Islam, judi di mana sekalipun tetap judi. Bincang pasal judi, main bola, siapa kalah kena belanja makan. Itu perjudian. Contoh. Jadi, kalau sesebuah negara membenarkan perkahwinan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, itu dalam hukum negara. Negara mempunyai banyak hukum yang bercanggah dengan Islam. Tetapi kita faham, celik dan tahu ini tetap haram. Maka begitu juga dengan perkahwinan lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Perbincangan kita tentang zakat mahar. Jadi kita sedang kupaskan rukun nikah. Nak besok mahar ni. Pertama, wali. Kedua, wujudnya lelaki dan perempuan. Keempat, ijab qabul dan saksi. Kita sambung perbincangan kita pada pertemuan akan datang. Ijab qabul ni kadang-kala zaman kita zaman menyusahkan umat. Aku terima nikahnya dengan sekian-kian, dengan mas kahwin sekian-sekian. Sah? Semua sah ke tidak? Saya pernah tengok satu majlis, budak ni beradablah. Tok Kadi katakan, aku nikahkan kau, yang nikahkan ni bapak dia, bapak pengantin. Aku ni, wahai sekian, wahai fulan bin fulan, aku nikahkan kau dengan anak kandungku sekian fulana binti fulan dengan mas kahwin sekian. Budak ni
beradab depan bapa mertua, saya terima nikahnya dengan fulana binti fulan dengan mas kahwin sekian. Clear, terang. Saksi pula tak sah. Kenapa tak sah? Bapa cakap aku, awak cakap saya, tak sah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini contoh kejahilan umat. Kita bincang nanti masalah saksi dan masalah ijab kabul. Apa maksud ijab kabul dan siapa boleh jadi saksi? Kita sambung perbincangan pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.